pergi kepada persoalan mengenai Kongres dan pemilihan parti dan sebagainya. Kenapa saudara Gobin ni mendapat undi yang paling banyak tapi dia tak jadi pengerusi atau setiausaha agung? Kenapa Anthony pula jadi setiausaha agung? Mungkin mereka tak faham tentang sistem pemilihan CEC dan juga parti kita ni dan juga two-tier sistem ni. Dan mungkin saudara Anthony boleh ambil peluang ni untuk jelaskan sekali lagi bagaimana unik berbanding dengan kebanyakan parti politik yang lain. Kita tidak mengamalkan sistem pemilihan secara terus untuk jawatan-jawatan tertentu. Tapi apa yang kita laksanakan ialah di kalangan perwakilan parti daripada seluruh negara, daripada cawangan, mereka akan pilih satu jawatan kuasa yang terdiri daripada 30 ahli jawatan kuasa CEC. Itu round pertama yang dipilih oleh perwakilan. Kalau dapat undi tertinggi dalam kalangan 30 orang tu, maka terbentuklah jawatan kuasa itu, masuk dalam jawatan kuasa itu. Selepas mereka terpilih dalam jawatan kuasa itu, maka di kalangan pasukan tersebut akan memilih siapa yang akan menjadi jawatan mana dan sebagainya. Soal siapa dapat undi tertinggi, itu memang pilihan perwakilan. Dan saya tidak mempertikaikan. Memang ketokohan saudara Gobin itu memang terkenal. Dan memang tidak ada siapa pertikaikan ketokohan beliau dan kemampuan beliau. Cuma dalam sistem DAP ni, kita lihat kepada pasukan tersebut. Dan dalam sistem DAP ini juga, pemilihan kita ini, pemilihan dalam keluarga. Kita juga ada musyawarah. Ini dalam parti Islam lah. Ada musyawarah juga. Kita juga ada perbincangan. Siapa nak ambil jawatan mana dan sebagainya. Saya nak jelaskan di sini bahawa yang pertamanya, saya nak cakap secara terbuka, secara terus terang, secara jujur. Memang, kalau saudara Gobin Singh, dia sanggup nak mengambil tanggungjawab sebagai setiausaha agung, tetapi kita ada perbincangan, beliau menyatakan hasratnya tidak memegang jawatan tersebut kerana ada pelbagai faktor dan sebagainya. Antaranya sebab beliau juga seorang peguam, dia ada tanggungjawab guaman beliau yang tidak membolehkannya untuk memberikan komitmen penuh kepada jawatan ini. Jadi beliau menyatakan hasratnya untuk menyokong saya sebagai setiausaha agung. Jadi saya mengambil tanggungjawab tersebut dan juga disokong oleh rakan-rakan lain. Kalau satu orang saja sokong tak boleh. Orang-orang lain pun ada pandangan tersebut. Maka saya mengambil tanggungjawab itu. Jadi tidak ada soal bahawa ini bukannya satu popularity contest. Siapa yang lebih popular di kalangan perwakilan, dialah jadi jawatan. Ini kita lihat ada musyawarah, ada perbincangan dalam jawatan kuasa tersebut. Dan beliau merasakan saya boleh mengambil tanggungjawab ini dan saya sudi untuk memikul tanggungjawab ini walaupun sangat berat. Saya pun tahu jawatan setiausaha agung ini ramai tak faham. Sebenarnya kita tak ada dalam DAP ni bukannya terlalu gairah nak jadi setiausaha agung ataupun tiap-tiap orang nak jadi pemimpin nombor satu dalam parti. Sebenarnya tak, pemimpin nombor satu ni tanggungjawabnya lebih besar. Kita bukannya macam UMNO. Kalau jadi pemimpin nombor satu, dia kontrol parti, dia nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Kita tahu dalam realiti politik, jadi setiausaha agung, walaupun dikira pemimpin nombor satu dalam parti, realiti politiknya, setiausaha agung DAP tak menjadi Perdana Menteri. Dari segi realiti politik pada hari ini. Kecuali pada satu hari nanti, saudara Syarizan jadi setiausaha agung DAP. Itu kemungkinan kita haraplah. Dia setiausaha agung DAP juga boleh menjadi Perdana Menteri Malaysia kalau kita mendapat sokongan orang ramai. Sebab tu saya setuju jadi moderator. jadi itu persoalannya. Dan saya cakap dari segi realiti. Realiti politik. Realiti politik hari ini, walaupun setiausaha agung, takkan setiausaha agung DAP akan pergi menang pilihan raya pun, menang jadi parti terbesar pun, kita boleh jadi Perdana Menteri. Itu realiti lah. Itu tak akan menjadi. Walaupun pada hari ini sebenarnya kita adalah parti terbesar dalam parlimen. Dengan 42 kerusi, kita ada lebih besar daripada UMNO. UMNO hanya ada 39. Jadi, tetapi realitinya tak begitu. Jadi, soal siapa jadi setiausaha agung, bagi kita adalah satu proses perundingan dan satu proses yang telah melalui proses perbincangan dan ada konsensus yang saya tekankan.